Sebelum tidur Nabi baca doa. Nabi himpunkan dua tangan Nabi dulu ni. Nabi baca 3 qul. Baca pergi habis, jangan baca sekat. Qul. Tak jadi itu. Baca qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Nak baca 3 serentak terus pun tak apa, tiup sapu. Ataupun nak baca qul huwallahu ahad sekali, qul a'udzu birabbil falaq sekali, qul a'udzu birabbin nas sekali, tiup sapu, lepas tu ulang balik 3, jadi 3 kali. Nak baca terus qul huwallahu ahad sampai habis, ulang lagi sekali, lepas tu qul a'udzu birabbil falaq 3 embuih sapu, tak jadi masalah. Tapi kita sebelum tidur dah tengok ni. Bilik gelap, suami bini kata, bercahaya muka abang, cahaya kau wasak. Sebab Nabi Muhammad ni insan yang kamil, yang sempurna, yang agung. Luak dalam Nabi agung. Nabi Muhammad, luak Nabi lagu mana secara ringkas kita sebut. Luak Nabi Muhammad, gigi Nabi jarang depan. Maklum gigi Nabi jarang. Pegang mak gigi maklum jarang tak? Tak ada dah. Gusi je tinggal. Tak apalah baru nak. Kan? Gigi Nabi depan jarang. Bila Nabi bercakap, keluar cahaya di celah gigi Nabi SAW. Yang kedua, rambut Nabi Muhammad, rambut Nabi ada yang sampai di pertengahan telinga, ada yang sampai di cuping telinga, ada yang sampai pertengahan sini, ada yang sampai labuh kena bau terus. Ini rambut Nabi Muhammad SAW. Dua. Yang ketiga, rambut Nabi ketika Fathul Mekah ada 3 tocang. 3 tocang. Biasa tengok anak orang negro diikat tocang pendek kecil-kecil tu. Nabi ada 3 tocang. 4 tocang belah kanan, belah kiri. 2 kanan, 2 kiri. Itu di antara style rambut Rasulullah SAW. Tapi tak selalu. Beza dengan umat Nabi, panjang pun tak, pendek pun tak. Dia buat apa? Dia buat sistem perparitan. Dia cukup tu, lepas tu dia bolak celah ni. Dia kata lah ni musim banjir ustaz. Oi, ustaz tak tengok ke baling banjir dah? Saya buat parit siap-siap supaya air turun tak kena kepala saya, insya-Allah selamat. Dia kira banjir dia. Rambut Nabi 4. Yang kelima, tapak tangan Nabi lebih lembut daripada kain sutera, kata Anas bin Malik. Kan? Wa kafful mustafa kal wardi nadi Allah Allah wa 'atruha yabqa idza massat ayadi Allah Allah. Tapak tangan Nabi lebih lembut daripada mawar, lagi lembut daripada kain sutera. Yang keenam, Nabi punya peluh lebih wangi daripada kasturi. Kita peluh tak ada ketiak hau. Beza kita dengan Nabi, beza sungguh, subhanallah. 6. Nabi SAW rambut Nabi belah tengah. Bukan Nabi belah, memang rambut Nabi Allah Ta'ala cipta terbelah tengah dengan, memang segak sungguh rambut Rasulullah. Mata Nabi Muhammad halil ain, seperti mana bercelak. Walaupun Nabi tak pakai celak sekalipun, orang tengok cantiknya mata Nabi macam pakai celak. Di hujung mata Nabi ni dia ada sedikit kemerah-merahan. Lalu orang perempuan duk barak tapi dia hantu Cina. Panjang sini lah. Nabi ni cantik dah ni, hujung ni dia kemerah-merahan. Bila mana Nabi teriak ni, dia nampak line merah kat mata Nabi SAW. Nabi Muhammad dia ada line tau ni, bukan 3 line, 3 line lain. Nabi ada line ni, antara hidung Nabi tang ni ada line. Macam mana nak tahu apa tanda line tu? Tanda line tu kalau sahabat tengok timbul tanda line merah di dahi Nabi, sahabat takkan tanya banyak, pasal tahu ketika tu Nabi sedang marah yang bersangatan. Mereka tak tanya dah. Kan? Kita jangan lagi duduk marah tu, lagi tu duduk tanya, lagi marah lagi tu duduk tanya. Bukan maklum cerita orang lain. Cerita orang lain. Ni Nabi Muhammad, rambut Nabi ikal mayang. Rambut Nabi ikan bayang, bukan seperti mana kal ja'dil qatati, bukan rambut Nabi duk ketiang tu, dah ketiang tu kan. Rambut Nabi bukan ketiang kapak-kapak dah. Ikan mayang, comel elok rambut Rasulullah SAW. Nabi ada surbah bukan serban, surbah.
Apa dia? Nabi ada bulu dada. Bulu roma ada juga, tapi tak zahir, tak nampak. Ada semua kita ada bulu roma. Cuma tebal dengan tak tebal ya. Muka kita pun ada bulu roma. Nabi ada tak bulu roma? Ada. Tapi bulu dada Nabi, daripada sini kita tekan tengkuk ni bulat, ada ni kan, ada macam lopak ni, bermula daripada bawah lopak sehinggalah ke pusat Rasulullah SAW. Kal khatti, seperti mana satu garisan orang tarik dengan marinya. Cantik elok batang tubuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bulu badan laki kita. Allahu akbar. Qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tak apa, Allah Ta'ala cipta, alhamdulillah, ada bulu badan. Ada orang suka bulu badan, ada tak ada bulu badan pun dia suka. Hak penting apa yang Allah bagi, alhamdulillah. Nabi punya tangan kuat, karadis. Nabi punya apa ni, sendi Nabi ni tak pernah patah. Bahkan dalam perang Nabi tak pernah patah. Tergeliat pergi jumpa bomo patah pun tak pernah. Umat Nabi yang duk pergi jumpa bomo patah, duk pergi jumpa bomo garu-garu punya duk main. Faham no? Ni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Percakapan Nabi ni, bila mana Nabi bercakap, sahabat akan duduk sengak sehingga kan burung boleh duduk atas kepala. Duk ingat ketui batu dah kepala sahabat. Sengak dengar Nabi bercakap. Subhanallah. Ada orang bercakap, orang dengar tu. Dengarlah lena, bukan dengar lena. Dengar lena. Oh, habis dah. Lah, tak habis lagi menentang ni. Lena pula. Kena menentang lah. Nampak? Ini hebat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi tidur. Nabi tidur pula. Tangan kanan ni tak atas pipi. Ngadap ke arah kiblat, baca doa lah. Dada kita menghadap kiblat. Kalau kau ni tidur tu menghadap ke sana lah, jangan tidur lagi lah ni, lagi balik tidur lah. Tidur gitu. Sebelum tidur Nabi baca doa. Nabi himpunkan dua tangan Nabi dulu ni. Nabi baca 3 qul. Baca pergi habis, jangan baca sekat. Qul. Tak jadi gitu. Baca qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Nak baca 3 serentak terus pun tak apa, tiup sapu. Ataupun nak baca qul huwallahu ahad sekali, qul a'udzu birabbil falaq sekali, qul a'udzu birabbin nas sekali, tiup sapu, lepas tu ulang balik 3, jadi 3 kali. Nak baca tu qul huwallahu ahad sampai habis, ulang lagi sekali, lepas tu qul a'udzu birabbil falaq 3 muih sapu, tak jadi masalah. Tapi kita sebelum tidur dah tengok ni. Bilik gelap. Suami bini kata, bercahaya muka bang. Cahaya kan wasak. Cahaya kan wasak. Hatu lemah kita. Waktu tidur pun kita tak boleh nak macam Nabi SAW. Nabi bangun malam. Nabi sembahyang tahajud. Kita terkejut. Nabi sembahyang tahajud. Lepas tu sebelum subuh Nabi tidur sah. Sementara nak masuk subuh, bila mana Nabi nak tidur, sementara nak tunggu subuh, Nabi akan tidur mengiring. Tangan ni duduk ringan, duduk tu. Maknanya apa? Tidur Nabi tak terlalu ulun tengah kita kata. Nak masuk subuh dah, tak boleh lajak. Kita jangan lepas tahajud tu ambil lembek dalam bilik metak luar pula. Subuh pun cerah, duha pun cerah, qadha terus 4 rakaat kali dengan subuh kali dengan duha, punuk rakaat keempat. Lagi zakat dua ni. Ini Nabi punya tidur. Nabi makan 3 jari. 3 jari. Tapi tengok juga Nabi makan apa maklum. Maklum makan bihun sup takkan makan 3 jari. Kena makan dengan camca. Maka Nabi makan tangan kanan, kita makan tangan kanan. Tengok juga benda kita makan. Nabi makan roti, kita tak makan roti. Kita makan hal lain, gulai dan sebagainya. Takkan gulai nak cedok dengan tangan tu. Cedok dengan camca. Tangan kanan, niat ikut sunnah Nabi, dapat pahala. Nabi suka makan qisa'. Qisa' ni pada maklum qisa'. Qisa' ni lebih kurang macam petola, lebih kurang. Dia satu sayur yang panjang itu, lepas tu dia ada apa bulu-bulu buat atas tu. Kita panggil qisa'. Seperti yang disyarahkan oleh guru saya, dia panggil apa? Kita panggil ni buah petola. Sebab apa Nabi makan buah petola? Dia menyejukkan badan. Nabi suka makan dubak. Dubak ni apa dia orang panggil? Labu ayak. Orang tanya pula labu ayak hak lagu mana ustaz? Tak ada lagu saya kata. Dia bukan boleh bercakap.
Nah, labu ayak yang bagaimana? Yang bulat ke yang panjang? Maka seperti yang disebutkan oleh guru kita, Nabi suka labu yang panjang. Tak ada hak panjang, makan hak bulat pun tak apa. Yang penting labu. Yang penting labu. Ikut pahala, ikut cara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam makan. Subhanallah. Nabi bila mana minum, bila mana Nabi minum, ni bekas cawan Nabi. Ni ayak saya. Ayak saya lah ni. Kan? Baik, lagu mana Nabi minum? Ni yang kita dapat dari guru kita lah. Ketika mana kita baca syarah pada Syama'il Muhammadiyah dengan guru kita. Cawan Nabi tak ada hak gitu kan. Hak kita ada dari telinga tu nak. Jadi yang kita dapat daripada almarhum Ustaz Yusof Wang, cara Nabi pegang cawan gitu, 3 di bawah lagu tu. Kan? Macam tu lah. Tapi kalau pegang tekor panas, jangan ada ubat gagah tu. Ikut sunnah Nabi dia tak? Tak kena lah, cerdik je lah. Baik. Jadi bila Nabi minum lagu mana? Seperti yang disyarahkan oleh guru kita Fadilatul Dr. Sya'ban Muhammad Ar-Rifa'i hafizahullahu ta'ala, dan disebutkan juga oleh almarhum Syekh Mutawalli Sya'rawi Al-Mufassir, seorang ulama tafsir dalam dari Al-Azhar di Mesir, meninggal dah, rahimahullahu ta'ala. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Bunyi maklum kata kena kat dia dah, aku ni duk tengok ya. Bunyi gitu. Kali pertama bila mana minum bismillah, lepas minum tu alhamdulillah. Lepas tu tarik yang kedua, panjang daripada yang pertama. Bismillah, sedut, panjang daripada yang pertama kita minum, habis alhamdulillah. Kali yang ketiga, panjang daripada yang kedua, alhamdulillah. Begitulah seterusnya. Mula balik pendek, panjang sikit, panjang. Jangan hak ketiga tu kohor duk panjang, pakai lemah. Pakai qalu tu. Awak siapa ajak? Dia kata ustaz mana tahu, ustaz pilih panggil sosak ustaz tu. Penat pok aku minum air ikut dia. Tak, ikut cara yang para ulama ajak, yang mereka dapat daripada guru sampailah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Yang terakhir, tengkok Nabi kal fiddah, seperti mana perak. Maknanya apa? Tengkok Nabi ni bersih, tak ada kerak-kerak pandau. Tak ada kerak apa, faham tak kerak belum? Bukan kerak nasi nuri. Kerak dia punya apa ni dah, kotak-kotak belakang ni, tak ada, bersih, calat, elok. Subhanallah. Dari Nabi panjang-panjang nak macam nak darah, comel sungguh. Kulit Nabi asmarul laun, putih kemerah-merahan. Bahkan ulama kata siapa daripada kalangan Arab Quraisy pada ketika itu yang kulitnya asmarul laun, kira dia punya kulit TikTok punya kulit. Kita kata kalau orang Melayu kulit dia putih macam Mak Saleh, kira cuna. Tidak loh. Begitulah juga orang Arab, kulit orang Arab ayah duk pergi Mekah macam kulit kita lah, tak pilih noh. Nak kata cerah sangat pun tak, gelap sangat pun tak. Tapi tengok-tengok ada cerah mana orang Arab Mekah putih sungguh. Mana kita berasa black. Begitulah juga kulit Nabi kita asmarul laun, putih kemerah-merahan. Subhanallah. Panjang dah kalau nak abang tu, kita dah baca kat anak murid kita lah ni Syama'il, ada 100 hadis lagi sikit kita nak khatam. Buat kali yang kedua kita baca hadis syarah, baca syarah supaya pelajar-pelajar kita, anak murid kita, dia dapat faham bagaimana keindahan Nabi Muhammad. Siapa yang kata Nabi Muhammad tak cantik, tak segak, tak sempurna, jatuh kufur, murtad, keluar daripada Islam. Na'udzubillah. Dan Imam Qurtubi kata, apa yang kita lihat tentang keindahan Nabi Muhammad pada hari ini,
Hak kita duk tahu pasal Nabi, Nabi mata lagu ni, rambut lagu ni, lagu tu, lagu ni, lagu tu, lagu ni. Dan apa yang dilihat oleh para sahabat ketika mana Nabi hidup. Sahabat tengok Nabi pada atas sampai bawah, kata Imam Al-Qurtubi, kesemua keindahan Nabi yang ada pada ketika itu baru sebahagian daripada kesempurnaan Nabi Muhammad. Baru setengah saja hak sahabat tengok tu. Tambahlah kita hak tak nak tengok ni, tapi hak sahabat nampak, kata Imam Qurtubi, baru setengah daripada hakikat keindahan Nabi. Setengah lagi di mana? Iaitulah di dalam syurga Allah. Bila kita masuk, kita akan dapat melihat 100% keindahan yang sebenar yang Allah jadikan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak dapat tidak berseronoklah kita menjadi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beramal dengan ajaran baginda, meninggalkan apa yang dilarang oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Kita banyakkan selawat kepada Nabi. Selawat banyak mana pun tak apa maklum. Paling-paling kurang kalau kita boleh buat 300 sehari. Paling-paling. Tapi tak mampu, tak ada ni kata buat sehari 100 setiap kali semayang. Lepas semayang kan sebelum 20 puasa. Tak apa nak ni, dia kata okey dah, boleh pergi dah. Sikit 150. Sikit, naik sikit. Jadi ulama kata siapa yang nak mimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jangan kurang sehari selawat kepada baginda 1000 kali. Try ada tengok. Try sikit. Niat mudah-mudahan ya Allah, dengan aku banyak selawat ke Nabi ni, kau berkati kehidupan aku, permudahkan urusanku, bagi aku jumpa sekali ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana itulah pemandangan yang paling indah yang kita akan tengok. Ada sahabat yang bila Nabi meninggal, dia doa ke Allah, ya Allah bagi mataku buta ya Allah. Pasal apa? Tak ada dah pemandangan yang lebih indah, yang lebih tenang, yang lebih seronok melainkan menatap wajah Rasulullah. Ini Rasulullah mati dah, dia tak. Kau butakan mataku, izin Allah, mata sahabat itu dibutakan serta merta oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu sahabat Nabi. Tambah kita ni tuan-tuan, lagilah kita berhajat untuk menatap wajah Rasul sallallahu alaihi wasallam.